Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Nathan, Real Seram YouTube channel. Selamat petang, selamat siang, selamat malam guys. Okey, kali ini Nathan muncul untuk menceritakan kepada anda siri yang seterusnya dalam Real Seram, iaitu jenis-jenis hantu. Dan kita mulakan pada minggu ini, pada kali ini, konten ini dengan hantu Melayu. Jenis-jenis hantu Melayu ataupun jenis-jenis hantu Nusantara guys. Montaj. Okey, memulakan bicara, memulakan cerita, memulakan siri ini, kita akan tengok jenis-jenis hantu Nusantara atau hantu Melayu. Untuk hantu Melayu, hantu Nusantara, kita mulakan dengan Pontianak atau kuntilanak. Ada tiga ya. Satu Pontianak, satu Pontianak dan satu lagi kuntilanak. Dan bahasa yang popular di media sosial YouTube ini ialah Cik Ponti. Okey, Cik Ponti ni ialah sejenis makhluk gaib yang dipercayai oleh masyarakat Melayu yang berasal daripada perempuan yang mati ketika mengandungkan anaknya. Okey, terdapat juga yang mengatakan bahawa ianya merupakan jin liar yang bertindak untuk mengganggu manusia. Dan Pontianak ini sebenarnya telah pun menjadi popular kerana ianya telah pun banyak kali difilmkan dalam filem-filem Melayu. Secara umumnya, kuntilanak ataupun Pontianak ini digambarkan sebagai wanita cantik yang berambut panjang, berbaju panjang warna putih dan keluar pada malam bulan purnama. Dan dalam cerita Melayu, dia digambarkan sebagai wanita yang akan membalas dendam di atas apa yang berlaku sebelum beliau meninggal dunia. Okey, hantu Melayu Nusantara yang seterusnya kita ambil pula hantu polong. Hantu polong ini merujuk kepada semangat halus ataupun makhluk yang biasanya dibela oleh seseorang, biasanya lelaki. Biasanya orang yang membela hantu polong ini tujuannya adalah untuk memudaratkan musuh-musuh mereka. Hantu polong ini dipercayai diberi makan darah dari jari tuannya sendiri. Seram juga ni. Menurut kepercayaan orang Melayu, polong dihasilkan dengan meletak darah orang yang mati dibunuh ke dalam mulut botol panjang, dan botol tersebut kemudiannya akan dipuja dan jampi-jampi serapah akan dibacakan dalam masa-masa yang tertentu. Selepas 7 hari hingga 2 minggu akan kedengaran bunyi mengerik daripada botol tersebut. Pemuja polong biasanya akan mengiris sedikit jarinya dan memasukkan jarinya yang berdarah itu ke dalam botol untuk memberi polong makan. Rupanya guys, bunyi yang macam mengkerik-kerik tu, itu bunyi polong meminta darah. Dengan memberi polong itu makan, maka polong itu akan ikutlah segala apa yang tuan dia suruh. Kalau tuan dia kata, okey kau pergi rumah orang ni, ambil duit dia, bawa ke sini, itu juga dia akan ikut. Polong ini akan keluar daripada botol yang disimpannya itu untuk memusnahkan musuh-musuh mereka. Biasanya mangsa yang terkena hantu polong ini akan ada lebam pada mayatnya dan darah keluar melalui mulut. Kalau tadi hantu polong seakan-akan dengan hantu toyol, ini betul-betul hantu toyol. Atau ada juga perkataan-perkataan yang kita jumpa di media sosial, mereka mengatakan hantu tuyul. Kalau toyol itu T-O-Y-O-L, dan kalau tuyul itu T-U-Y-U-L. Tapi kedua-duanya merujuk kepada sejenis makhluk halus dalam kepercayaan orang-orang Melayu dan Jawa di rantau Nusantara ini. Kemungkinannya daripada golongan jin atau syaitan, kita tak tahu. Tapi tujuan utama toyol ini adalah untuk mencuri. So kalau kita dengar kisah yang Atan pernah bercerita dalam konten Atan sebelum ini berkaitan dengan gegar, gempa dan viral toyol di salah satu tempat di Kubang Keriang, Kelantan, dan boleh tengok apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh
toyol ini kepada masyarakat setempat di kawasan itu. Toyol ini dikatakan berbentuk kanak-kanak kecil dan turut mempunyai perangai seperti kanak-kanak kecil. Sebab itulah orang yang mengatakan toyol ini boleh dilambat-lambatkan usahanya untuk mengambil duit di rumah jika kita meletakkan guli-guli dan sebagainya. Kerana toyol ini akan bermain-main dahulu dengan guli-guli tersebut. Pemeliharaan makhluk halus seperti toyol ini juga biasanya dikenali sebagai saka, guys. Daripada toyol, daripada polong, daripada pontianak, kita bawa anda untuk mengenali pula hantu dalam masyarakat Melayu ini yang kita namakannya sebagai pelesit. Pelesit ini, guys, dalam kepercayaan masyarakat Melayu biasanya digunakan sebagai pelaris ataupun pemanis. Pemanis ni maksudnya sebagai kepada sesiapalah untuk disukai ramai, untuk menjadi idola, menjadi igawan kepada semua orang, supaya orang tengok kita tu terpikat. Itu yang maksudnya pemanis, bukannya pemanis minuman macam gula tu, guys. Okey. Hantu ini dikatakan secara lisannya berusaha untuk menjadikan tuannya disukai ramai. Itu yang katakan tadi, pelesit ni dia seperti pelaris. Okey. Orang Islam percaya golongan jin dan syaitan yang biasanya dipercayai dipelihara oleh seseorang ini biasanya wanita lah bagi tujuan pelaris dan pemanis. Kononnya hantu pelesit ini dipercayai juga diberi makan darah dari jari tangan tuannya. Hantu pelesit dikatakan suka menggunakan belalang sebagai medium penyamaran atau rasukannya. Belalang kecil yang mempunyai kepala berbentuk tajam dan tirus dan masuk ke rumah mangsa. Pelesit ini kemudiannya akan mengambil peluang untuk menyerang dan menghisap darah mangsa apabila mangsa itu leka, guys. Pelesit ni dia ada satu belalang yang kita panggil belalang pelesit. Ada orang-orang dia sangat takut dengan belalang ini sebab ini dikatakan sebagai belalang yang membawa jin atau syaitan masuk ke rumah mereka. Okey, penggunaan belalang ini tidaklah ditakuti atau membuat mangsa mengambil langkah berjaga-jaga. Sebab tu orang menggunakan belalang untuk menghantar hantu pelesit ini mengganggu mangsa-mangsa mereka. Seterusnya, guys, seterusnya ni kita bawa pula anda untuk mengenali hantu air atau juga hantu laut. Dia tak kira lah hantu ni kita panggil dia hantu air, dia tak kira dia duduk saja dalam air, di dalam sungai, di dalam laut atau di dalam mana-mana destinasi yang ada air, termasuklah di kolam-kolam renang sekalipun. Dan hantu air ini biasanya digelar mambang atau jin yang terdapat di dalam kawasan yang berair. Makhluk ini dianggap sangat-sangat keras dan bahaya dan mampu membahayakan sesiapa saja yang bertembung dengan mereka di dalam air. Kebiasaannya orang kata hantu air ini dia akan kelihatan terapung-rapung seperti batang kayu buruk tetapi mampu melumpuhkan mereka yang menyentuhnya. Hati-hati, guys, tengok batang kayu buruk dalam air, nanti tersentuh rupa-rupanya hantu air. Dipercayai bahawa hantu air ini berasal daripada ilmu dan makhluk halus yang dibuang oleh orang dan dihanyutkan melalui sungai mengalir ke laut. Maksudnya hantu air ini adalah hantu yang orang buang ke dalam air atau laut. Kebanyakannya adalah strategi-strategi ataupun cara-cara pembomohan ataupun perubatan yang menangkap hantu, meletakkannya dalam botol dan dalam bekas dan dilemparkan, dihanyutkan ke laut. Dan kadang-kadang orang yang membuka botol ini atau orang yang membuka bekas ini secara direct akan terus diganggu oleh hantu air atau hantu laut ini. Dan ada zaman-zaman dahulu orang yang melakukan upacara semah laut ataupun pada masa sekarang ini dikenalinya sebagai puja pantai, sebab ini adalah salah satu cara orang-orang dahulu kala untuk menghalau hantu-hantu laut ini atau roh-roh jahat ini daripada mengganggu mereka. Dan kali ini kita bercerita pula, guys, dengan makhluk yang dikatakan ataupun dinamakan
hantu raya. Hantu raya ini dalam budaya Melayu, dia juga seperti hantu-hantu yang lain mestilah merujuk kepada makhluk halus yang terdiri daripada golongan jin dan syaitan. Biasanya hantu raya ini dipelihara oleh tuan mereka untuk membantu kerja-kerja dan juga memudaratkan musuh-musuh mereka. Hantu raya ini biasanya akan dikawal sepenuhnya oleh pemilik mereka dan akan menyuruh melakukan apa sahaja kerja-kerja berat, termasuk merasuk seseorang. Hantu raya ini guys, bahayanya boleh menjelma sebagai manusia biasa atau haiwan lain, dan biasanya hantu raya ini boleh menjelma sebagai tuannya. Dan ada kes-kes orang-orang zaman-zaman dahulu meminta hantu raya ini menjaga isterinya, dan biasanya hantu raya ini akan menjelma sebagai tuannya sedangkan suaminya tidak ada di situ sebenarnya. Jadi orang yang bersama dengan isterinya setiap masa, ketika suaminya ini tak ada, tidak disedari oleh isteri. Mereka melihat suaminya sentiasa ada di sisi, dan hantu raya ini akan disediakan makanan seperti telur, ayam panggang, pulut kuning dan sebagainya. Dan bahayanya hantu raya ini, sekiranya mereka kelaparan, mereka akan menyerang tuan mereka sendiri. Hantu raya juga guys, yang bahayanya perlu diwarisi, dan sekiranya tidak diturunkan kepada waris-warisnya, tuannya yang meninggal dunia akan menjadi bangkai bernyawa. Tubuhnya dah mati, berbau busuk, tetapi orang akan melihat seperti masih hidup, dan bila diberi makan masih lagi makan, sedangkan tuan yang asalnya telah pun meninggal dunia. Okey, Atan bawakan pula anda kepada satu jenis hantu yang juga tak kurang popularnya guys di dalam masyarakat Melayu ini. Hantu ini kita kenalinya sebagai hantu bungkus ataupun hantu punjuk, atau yang lebih lagi glamour dengan nama samarannya hantu pocong. Dan hantu pocong ini biasanya dibungkus seperti mayat dengan kain kafan, dan hantu bungkus sering dikatakan mengusir orang-orang yang lemah semangat, dan biasanya pergerakannya adalah dengan cara melompat ataupun bergolek. Dan walaupun begitu, mereka mampu bergerak sepantas ataupun seiring kereta untuk mengusik mangsa-mangsa mereka. Dan hantu bungkus ini biasanya tidak dipelihara dan terdapat secara bebas. Orang kata hantu bungkus ini adalah jelmaan jin yang akan mengganggu setiap manusia. Dan ada satu mitos guys, orang kata kalau sesiapa yang menangkap hantu bungkus ini dikatakan mampu mendapat kekayaan yang banyak, kerana dikatakan dalam bungkusan mereka itu terdapat banyak wang. Bukan sahaja boleh bergerak pantas meloncat ke sana dan ke sini, tetapi hantu ini rupanya hantu yang kaya raya guys. Daripada hantu bungkus, Atan perkenalkan juga kepada anda semua berkaitan dengan hantu langsui. Hantu langsui ini dikatakan juga hantu yang seperti hantu-hantu lain menghisap darah dan merasuk manusia sehingga mati. Terdapat setengah pendapat mengatakan langsui ini sebenarnya berasal daripada wanita yang mati bersalin, dan langsui ini dikatakan seorang ke hantu bolehlah kan. Langsui ini dikatakan boleh menyerupai seorang perempuan dan boleh menggoda seorang lelaki, dan bila lelaki itu mengekori mereka, mereka akan merobek perut mangsa, mencekik leher mangsa dan menghisap darah mereka. Dan langsui ini biasanya digambarkan dalam cerita-cerita Melayu adalah hantu yang bila kita
apabila kita paku tengkuknya, langsui akan berubah menjadi seorang wanita yang sangat-sangat cantik. Daripada banyak-banyak hantu Melayu, hantu Nusantara ini, kalau Atan listkan dekat anda ini, ada lebih kurang 28 jenis, dan Atan akan ambil 10 sahaja untuk diberikan kepada anda atau diperkenalkan kepada anda pada konten kali ini. Hantu yang seterusnya ini Atan akan perkenalkan kepada anda ialah hantu orang minyak. Dan hantu orang minyak ini sebenarnya adalah berasal daripada seseorang yang menuntut ilmu batin bagi tujuan menceroboh ke rumah mangsa mereka bagi membuat onar ataupun mencuri. Dan orang mengatakan orang minyak ini ataupun hantu orang minyak ini terjadi apabila orang yang menuntut itu tersalah menuntut ilmu, menyebabkan ia menjadi hitam dan hanya akan pulih selepas memperkosa 40 orang gadis. Mangsa akan terpukau dan akan ditanda dengan pangkah pada mukanya selepas dinodai. Dan cerita orang minyak ini telah pun difilmkan daripada tahun 1958, filem Orang Minyak, dan ramai yang suka menonton filem ini. Orang minyak ini kelebihannya boleh memasuki rumah orang yang berkunci dengan mudah, dan ia juga dapat menghilangkan diri dengan mudah apabila dikejar. Mampu melekat pada siling seperti cicak. Mampu juga naik ke atas sehelai benang dengan menggunakan bantuan belalang pelesit. Hantu ini dikatakan sangat sukar ditangkap kerana badannya licin dengan minyak dan pada waktu malamnya gelap sehingga sukar dilihat oleh orang ramai. Atan bawalah hantu yang terakhir untuk anda, hantu yang ke-10 lah daripada ramai-ramai ataupun banyak-banyak hantu yang ada ini, iaitu hantu penanggal atau dikenali juga sebagai hantu tenggelong di negeri Kedah atau hantu balan-balan katanya orang Sabah, merujuk kepada seorang wanita yang menuntut ilmu hitam bagi sesuatu kepentingan mereka. Mereka yang menuntut ilmu ini mampu menceraikan kepala dengan badan mereka dan kepala mereka terbang dengan tali perut terurai-rurai. Dan darah yang menitik dari perut mereka dipercayai berbisa dan akan menyebabkan kudis kepada mereka-mereka yang terkena. Bahaya rupanya ya tali perut hantu penanggal ini. Dan mereka yang menuntut ilmu penanggal ini biasanya akan menyimpan setempayan cuka bagi memeram urat perut mereka agar kecut sebelum bercantum balik masuk ke dalam badan mereka. Ini bahaya ya, kalau kita pergi rumah orang tu banyak cuka, jangan pula kata dia adalah hantu penanggal. Kesian orang tu kan. Dan tubuh hantu penanggal ini dijumpai orang dan diterbalikkan, kepala mereka akan bercantung secara terbalik dan rahsia mereka akan terbongkar. Seperti juga dengan hantu Pontianak dan juga beberapa hantu lain tadi, penanggal ini dipercayai suka darah, tapi kali ini ia suka darah perempuan yang bersalin. Okey guys, itu saya tadi cerita berkaitan dengan hantu Melayu, Toyol, Pocong, Pontianak, Langsui dan sebagainya. Anda telah pun tahu kriteria-kriterianya. Jumpa lagi. Bye-bye.